Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskannya, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika keduanya, suami isteri, takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Itulah aturan-aturan hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu, kalau ia diceraikan oleh suami baharu itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula, jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahaminya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Suratul Baqarah, bermula daripada ayat 229 sehingga ayat 230, yang bersangkutan dalam bab cerai dan hukum hakam yang berkait dengan cerai, termasuklah hukum khulu' dan termasuklah hukum bai'in kubra, yakni cerai talak 3. Kalau sebelum ini kita telah jelaskan sebagaimana ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan hukum hakam rujuk dan juga hukum hakam yang berkait dengan iddah. Demikian sebelum ini kita telah menjelaskan hukum hakam berkait dengan ilak. Maka Allah Ta'ala pada ayat-ayat yang berikutnya menjelaskan bagaimana talak itu sepatutnya diikuti atau difahami dari sudut undang-undang dan peraturannya. Kerana kita tahu hukum talak ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Bukan manusia yang ciptakan hukum talak ini. Ini ialah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya setiap individu Islam mematuhi peraturan ini. Bila mana mereka melafazkan talak, maka ada hukum hakam yang berkait dengan talak tersebut. Bila kita menyebut ataupun bila kita melihat kepada permulaan firmanullah, bila Allah menyatakan at-talaqu marratan, cerai itu hanyalah 2 kali. Yang dimaksudkan 2 kali ialah cerai yang boleh dirujuk. Cerai talak yang pertama dan cerai talak yang kedua. Dalam penceraian talak 1 dan juga talak 2,
maka masih boleh kembali untuk suami kembali kepada isterinya. Kerana itu Allah menyebut fa imsakum bima'ruf, maka pegang elok-elok. Bila berlaku cerai talak satu, kamu boleh rujuk. Dan bila berlaku cerai talak yang berikutnya, yakni talak dua, maka waktu itu pegang elok-elok, kerana selepas ini kamu tak boleh rujuk. Berhubung dengan ayat ini, kalau kita lihat menjadi tradisi jahiliah, sebab perkahwinan ini wujud semenjak wujudnya manusia. Kerana itu Islam mengiktiraf semua jenis perkahwinan. Agama-agama lain, kalau mereka memeluk Islam, maka tidak perlu berkahwin baru. Artinya, apa yang telah mereka jalani perkahwinan mengikut agama mereka diiktiraf oleh Islam. Kerana perkahwinan ini satu bentuk persetujuan dua keluarga yang disepakati oleh semua umat. Maka Islam mendahului seluruh manusia dalam menetapkan peraturan-peraturan dan hukum hakamnya. Dan hukum hakam itu terkandung dalam wahyu Allah yang tak boleh diubah. Dalam wahyu, dalam ayat Al-Quran yang seringkali dibaca. Supaya semua mengetahui ini hukum yang tak akan berubah sepanjang zaman. Zaman jahiliah dahulu, kalau mereka cerai, maka tidak ada bilangan cerai. Mungkin mereka cerai sampai 1,000, 2,000. Mungkin mereka cerai berkali-kali. Cerai. Sehingga dia menjadi suatu penganiayaan kepada kaum wanita. Kezaliman kepada kaum wanita. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya, adalah lelaki zaman jahiliah dahulu, yakni sebelum turunnya ayat ini, menceraikan isterinya mengikut apa yang dikehendaki. Dan dia merujuknya apabila hampir iddahnya tamat. Mungkin dia menceraikannya sampai 100 kali atau lebih daripada itu. Sehingga seorang lelaki berkata kepada isterinya, demi Allah aku akan menceraikanmu dan kamu beriddah daripadaku. Dan bila mana sampai tamat iddah, maka dia kembali merujuknya kembali. Maka wanita ini mengadu pada Nabi SAW. Di zaman Rasulullah, ada seorang wanita dicerai dan suami dia permainkan dia dengan berkata, nanti bila dah tamat iddah akan aku rujuk. Kemudian aku cerai, kemudian aku rujuk, kemudian aku cerai, kemudian aku rujuk. Lalu bila Nabi SAW ditanya permasalahan ini, Nabi diam. Sebab Rasulullah SAW tak bercakap, melainkan bila wahyu turun. Sehingga turunlah wahyu ayat yang kita bacakan pada malam ini. At-talaqu marratan. Cerai cuma boleh 2 kali. Yang cerai yang boleh dirujuk. Kan itu Allah sebut fa imsakum bima'ruf. Bila mana telah berlaku cerai 2 kali, pegang dengan elok. Au tasrihum bi ihsan, ataupun kamu cerai terus, yang tak boleh lagi kamu rujuk, yakni cerai talak 3. Ya, hukum Allah jelas dalam menceritakan dalam bab cerai ini. Kemudian Allah Taala menyebut, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Haram bagi kamu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada isteri-isteri kamu. Artinya, seorang bila bercerai, kebiasaannya mereka dalam mood berbalah. Bila orang berbalah ni, tuan-tuan sekalian, mereka akan nak ambil semula apa yang mereka bagi. Nak balik duit-duit yang bagi dulu, mas kahwin ke, hadiah ke, apa yang dibagi. Maka Islam kata haram mengambil. Diharamkan mengambil kembali apa sahaja yang telah diberikan kepada isteri waktu perkahwinan. Bila mana berlaku perceraian, suami tak boleh minta apa yang telah diberikan pada isteri. Kau dah beri rumah ke, dah beri duit ke, dah beri saham ke, dah beri apa sahaja, haram dia mengambil semula. Tidak dibenarkan. Bahkan dalam Islam digalakkan suami bila mana terbukti dia telah menceraikan isterinya dan sudah tidak merujuknya. Sama ada cerai talak 1 yang tak dirujuk, cerai talak 2 yang tidak dirujuk, atau cerai talak 3 yang memang tak dapat dirujuk, maka bukan sekadar dia tidak mengambil apa yang telah diberikan, bahkan dia menambah lagi pemberian dia. Ini yang disebut sebagai mut'ah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru. Maka hendaklah para suami itu membayar mut'ah mengikut kelapangan rezeki masing-masing. Jadi suami yang kaya, dia akan bayar mut'ah. Yang dah beri sepanjang perkahwinan tak boleh diambil. Kemudian ditambah lagi dengan mut'ah.
mengikut kadar kemampuan suami. Lihat, Islam memuliakan wanita. Dan Islam menjadikan penceraian itu tidak berakhir dengan perbalahan. Bahkan penceraian berlaku dengan cara semua dapat hak. Semua mendapat hak. Dan khususnya kaum wanita yang selama ini semenjak zaman berzaman, semenjak zaman jahiliah, sentiasa tidak punya nilai, sentiasa menjadi mainan, sentiasa menjadi buli bagi setengah kaum lelaki yang tidak beragama. Maka Islam menyuruh kaum lelaki yang beragama supaya mengetahui bahawa perkahwinan adalah amanah. Penceraiannya juga amanah. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah berkhutbah dalam khutbah haji, khutbah perpisahan. Baginda berkata, "Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihin alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih walahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bin ma'ruf." Kata Nabi SAW, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan isteri kamu. Takutlah pada Allah. Bila kita berhubung dengan isteri kita berkait dengan hak-hak isteri, maka takutlah kepada Allah. Memanglah dia lemah, dia mungkin tak melawan, mungkin itu dan ini. Kita setengah lelaki tu gagah, boleh pukul dan sebagainya. Allah kata takutlah Allah. Dan menguruskan wanita ini kerana kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Dan kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Artinya waktu seorang lelaki berkata, aku terima nikahnya, perkataan aku terima nikah itu namanya kalimah Allah. Ia bukan boleh dimain-main. Bila disebut sahaja, maka sah suami isteri. Maka laksanakan tanggungjawab dan laksanakan tugas, laksanakan perintah dan hukum hakam. Kerana itu bila berlaku penceraian, talak 1, talak 2, sehingga talak 3, sehingga tamat iddah yang tak dirujuk. Sama ada talak 1, talak 2 yang tak dirujuk sampai tamat iddah, atau talak 3 yang memang tak boleh dirujuk. Maka hendaklah suami yang pertama jangan ambil apa yang telah diberi. Itu yang pertama. Yang kedua, beri pula. Beri lebihan yang kita sebut tadi mut'ah. Kemudian Allah berfirman, illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Melainkan bila mana kedua-duanya takut tidak mampu melaksanakan perintah Allah. Fa in khiftum, kalau kedua suami isteri, kalau kamu semua takut dan bimbang, alla yuqima hududallah, untuk tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, fala junaha alaihima fima iftadat bih, maka tidak salah sekiranya kaum ataupun isteri melakukan khulu' kepada suaminya. Demikian perintah Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Sesiapa yang melanggar perintah Allah, maka dia kaum yang zalim. Baik, dalam ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menyatakan asas hukum bila berlaku penceraian, tidak sebut cerai, talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 yang boleh dirujuk, talak 2 yang boleh dirujuk, talak 3 yang tak boleh dirujuk. Tak boleh dirujuk. Kemudian Allah menyebut bila dah berlaku penceraian memang tak ada rujuk. Misalnya, maka jangan ambil apa yang dah diberikan. Itu jelas. Kemudian beri lebihan pula, mut'ah. Kemudian kalaulah kedua suami isteri ini misalnya berpakat untuk membubarkan perkahwinan dengan cara persetujuan bersama, di mana isteri misalnya meminta supaya dibubarkan perkahwinan untuk dia melakukan khulu'. Kita kalau sebut khulu', tebus talak. Tebus talak di mana seorang isteri bila dia rasa tak dapat melaksanakan tanggungjawab rumah tangga, bila dia rasakan dia mungkin derhaka, syek bergaduh, dia mungkin derhaka, maka dia mengambil sikap untuk tebus talak yang disebut dalam Islam sebagai khulu'. Khulu' di mana isteri akan membayar sejumlah wang kepada suaminya. Berkait dengan sejumlah wang ini, jumhur ulama menyatakan tidak boleh lelaki meminta lebih banyak daripada apa yang diberikan. Tak boleh. Artinya kalau suami berkahwin dengan dia dulu, dibayarnya mas kahwin misalnya RM500, hantarannya RM5,000 sebersatu, campur harga barang, kos semuanya RM20,000. Maka
si suami boleh menuntut 20,000. Si isteri bayar 20,000, maka berlakulah apa disebut khulu'. Dan tak boleh lebih. Ini pandangan jumhur ulama'. Dan setengah lain yang berkata, menyatakan bahawa sunat saja, sunat. Bahawa pihak suami jangan mengambil lebih daripada apa yang pernah diberikan kepada isteri. Sunat. Di zaman Nabi SAW, ada seorang perempuan yang datang bertemu dengan baginda SAW untuk membubarkan perkahwinannya. Lalu baginda berkata, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu akan pulangkan kembali mas kahwinnya yang berupa satu kebun, ini kebun kurma, apakah kamu akan hantar kembali? Lalu kata wanita ini, na'am wa ziyadah, ya, saya akan beri balik kebun dan saya akan tambah pula duit. Lalu kata Nabi SAW, amma ziyadatu fala, tak boleh lebih. Artinya ada seorang lelaki, dia kahwin dengan perempuan ini, dibayar mas kahwinnya ialah kebun kurma. Itu mas kahwin ni, kebun kurma adalah 300-400 batang pokok kurma. Tiba-tiba perempuan ni nak bercerai. Maka dia datang jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, saya tak kata suami saya jahat, saya tak kata suami saya buruk akhlak, tapi saya bimbang, saya yang tidak boleh mentaati suami saya. Saya bimbang saya akan kufur pada suami saya, yang ini mungkin menyakitkan hati suami saya. Apakah boleh saya meminta cerai daripadanya? Sebab dibimbang tidak mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai isteri. Lalu kata Nabi SAW kepada wanita ini, apakah kamu akan pulangkan mas kahwin dia? Lalu kata wanita, ya, saya akan pulangkan mas kahwin dia dengan lebih sekali. Kata Nabi SAW, lebih tak nak, cukup pulang yang kamu pernah ambil. Kalau sebelum ini kita sebut bahawa seorang suami tak boleh beri, tak boleh ambil apa yang pernah diberi pada isteri. Tak boleh. Itu hukum asal. Tetapi dalam bab khulu', tebus talak boleh. Baik, kalau kita sebut tebus talak, apakah tebus talak ini dalam kategori cerai ataupun fasakh? Kita tahu apa beza cerai dengan fasakh. Kita kadang-kadang dengar perkataan fasakh nikah. Kita dengar perkataan cerai. Dua-dua ini maknanya menghentikan hubungan perkahwinan. Tetapi kalau kita sebut talak, bererti talak itu akan terus dikira. Jadi kalau ditalak satu, maka dia dah ada satu. Kalau dia kahwin lagi, misalnya, dia lagi tinggal dua. Talak dua, talak tiga. Tapi kalau kita sebut fasakh, tak dikira ada cerai. Tak ada. Dia cuma dibubarkan perkahwinan. Itu namanya fasakh nikah. Setengah ulama' menyatakan khulu' itu ialah fasakh nikah. Berarti tak ada perkataan cerai di situ, cuma ada perkataan fasakh. Kalau kita ke mahkamah atau kita biasa ikut sidang mahkamah, kadang-kadang kita dengar istilah fasakh nikah. Fasakh nikah ni suami tak akan kata aku ceraikan kamu. Tak. Suami diam je. Tapi hakim akan kata nikah ini difasahkan. Fasakh nikah boleh berlaku kerana banyak sebab. Antaranya kalau sekiranya si isteri lihat suami ni ada kekurangan. Seperti contoh gagal membayar nafkah. Maka dia boleh menuntut fasakh. Apa implikasi minta fasakh? Dia orang tak bercerai, dia cuma bubar perkahwinan. Dia tak ada talak satu, dua, tak ada. Atau suami mendapati, isteri mendapati suaminya ini ada kecacatan. Ada kecacatan yang menghalang dia melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Maka dia boleh fasakh. Sama juga suami. Suami boleh tak nak gunakan cerai, gunakan fasakh. Bila digunakan fasakh, berarti dia tak guna lafaz aku ceraikan talak satu, talak dua, tak ada. Dia cuma fasakh. Cerai itu tersimpan 3 kalau dia tak pernah bercerai. Bila dia dapati isterinya juga gagal melaksanakan tanggungjawab sebagai isteri dengan beberapa sebab. Dan nanti kita akan ceritakan sebab-sebab. Ada 5 sebab utama. Antaranya kalau isterinya gila. Bila isterinya gila, maka dia fasahkan nikah. Sampailah isterinya berobat sehingga dia sembuh. Maka tak ada istilah talak di situ, cuma fasakh. Baik, apakah khulu'? Ia termasuk dalam hukum talak ataupun hukum fasakh. Di sisi mazhab kita Syafi'i, khulu' adalah talak. Berarti akan dikira 1, 2, 3. Jadi seorang isteri bila dia minta khulu' dengan suami, lalu dia membayar pampasan, mas kahwin yang pernah dia ambil, belanja kahwin yang pernah dia belanjakan oleh bekas suaminya,
maka si suami akan berkata, aku ceraikan kamu talak satu. Ini pandangan mazhab kita dan ini yang menjadi amalan dan mazhab kita. Tapi di sisi sebahagian besar ulama bahawa fasakh khulu ini ialah fasakh, tidak dikira cerai. Maksudnya tidak dikira lafaz cerai. Memang bubar perkahwinan, tapi tidak dikira lafaz cerai. InsyaAllah kita akan terangkan lagi dalam masalah khulu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, bila menyebut persoalan khulu, lalu Allah Ta'ala kembali ataupun menyebut tentang hukum seterusnya. Kita dah sebut pertama tentang cerai talak satu, talak dua. Kemudian talak tiga. Kemudian kita sebut tentang khulu. Pada ayat 230 Allah berfirman, fa in talaqaha, kalau sekiranya suami yakni cerai dengan talak tiga, fala tahillu lahu, maka tidak halal lagi baginya. Min ba'd, selepas itu, hatta sehinggalah tankiha zaujan ghairah, sehingga istrinya itu berkahwin dengan suami lain. Fa in talaqaha, lalu sekiranya suami yang dulu menceraikannya, fala junaha alaihima, maka tidak salah suami isteri yang lama dahulu. Kalau sekiranya seorang suami berkata, aku ceraikan kamu dengan talak tiga, maka jatuh tiga atau jatuh satu. Atau seorang suami berkata, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, dengan tiga kali lafaz, apakah jatuh tiga? Sebab bila seorang wanita berada dalam cerai talak tiga, ini dipanggil sebagai nikah mabtutah. Mabtutah maknanya wanita ini telah dicerai talak tiga. Allah sebut dalam ayat ini, kalau seorang wanita dicerai talak tiga, dia tak boleh kahwin lagi. Sehinggalah wanita ini berkahwin dengan lelaki lain. Dan kemudian lelaki lain itu menceraikan wanita ini, kemudian barulah dia boleh kembali kepada suami lama. Dalam bab inilah ada orang buat Cina buta. Terpanggil al-muhallil dan muhallalalahu. Ada kaedah pencinaan buta. Pencinaan buta yang dilarang dalam Islam. Dan kita juga akan melihat hukum hakamnya, apakah boleh orang menggunakan kaedah itu. Perkara pertama kita nak bincangkan, apakah talak tiga jatuh tiga atau jatuh satu? Mazhab empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, menyatakan bahawa cerai talak tiga, maka dia akan jatuh tiga walaupun makruh. Dia dianggap makruh, tetapi dia jatuh talak tiga. Kalau seorang suami berkata, aku ceraikan kamu dengan talak tiga, jatuh tiga. Dan di sisi mazhab Syiah Imamiyah, mengatakan kalau cerai talak tiga dia tak jatuh. Sebab cerai ini dinamakan sebagai cerai bid'ah. Bid'i. Sebab Rasulullah SAW tak suruh cerai macam ni. Bahkan ia termasuk dalam perkara yang dimurkai. Ia dianggap haram kerana ia melanggar apa yang diajar oleh baginda SAW. Nabi ajar cerai ni tak satu. Dah satu, dua, maka tak terus meloncat tiga. Tetapi mazhab empat berkata dia walaupun dia makruh, tetapi dia tetap terjadi. Di sisi Syiah tak. Oleh kerana dia telah melanggar norma-norma syarak, dia tak sah. Di sisi Zaidiyah satu kelompok Syiah juga, dan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim menyatakan cerai talak tiga jatuh satu. Kalau seorang suami berkata, aku ceraikan kamu talak tiga, maka jatuh satu. Dalam pengamalan negara kita, dalam mazhab kita, kita berpegang kepada mazhab ittifaq ulama empat. Bahawa cerai talak tiga itu jatuh tiga. Dan demikian juga cerai talak satu yang diulang sebagai tiga kali untuk menunjukkan penambahan cerai, maka juga jatuh talak tiga. Seumpama seorang suami berkata, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, jatuh talak tiga. Melainkan kalau dia niat untuk penegasan, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, dengan penegasan, maka jatuh talak satu. Baik, bila jatuh talak tiga, Allah sebut dalam ayat yang kita baca 230, fa in talaqaha, kalau sekiranya suami itu menceraikan isterinya dengan talak tiga, maka tak halal baginya untuk kembali bersama, untuk kembali berkahwin, hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga isteri ini berkahwin dengan lelaki lain. Baik, ulama meletakkan 5 syarat.
Mana-mana isteri yang diceraikan talak 3 untuk kembali kepada bekas suami dia. Yang pertama ialah isteri ini tamat iddah dulu dengan suami yang pertama. Kita dah bicarakan iddah sebelum ini. Kalau dia wanita yang normal, maka iddahnya 3 kali suci. Kalau dia wanita yang mengandung, iddahnya melahirkan anak. Kalau dia wanita yang tidak berhaid, menopause, iddahnya 3 bulan. Maka dia melepasi iddah lebih dahulu. Lepas habis iddah, itu syarat pertama, dia berkahwin dengan suami baru. Syarat kedua. Dan syarat ketiga, suami yang baru ini menyetubuhinya. Mesti setubuh. Dia tak boleh kahwin kemudian cerai. Dia kena setubuh. Wajib setubuh. Walau sekali. Dan syarat keempat, diceraikan pula. Dan syarat kelima, tamat iddahnya. Maka baru boleh balik pada suami yang dahulu. Sebarang bentuk cara yang lain, maka ia diharamkan dalam Islam. Ada seorang perempuan, dia berkahwin, kemudian nak kembali pada suaminya yang telah cerai talak 3. Lalu Nabi SAW kata tidak, sehingga kamu berdua bersetubuh dulu. Kamu bersetubuh, kemudian berlaku penceraian, baru boleh. Tidak, tak boleh. Maka ini hukum yang kita katakan bab cerai berai ni tuan-tuan, hukum hakamnya datang daripada Allah Ta'ala. Dia bukan datang daripada ijtihad ulama', tidak juga daripada manusia, tidak juga daripada undang-undang yang dicuba dibuat oleh mana-mana negara, tidak. Allah dalam suratul Baqarah secara jelas menyebut hukum hakam cerai. Daripada cerai talak 1, talak 2, sehingga talak 3, dan hukum berkait dengan talak 3, berkait dengan rujuk, berkait dengan khuluk, berkait dengan ilak, berkait dengan iddah. Semua hal-hal rumah tangga dibincangkan secara panjang lebar dalam Al-Quran. Supaya apa? Macam saya katakan, kerana rumah tangga ni penting. Rumah tangga ni penting, maka perlu ada panduan yang jelas. Sebab barangkali orang Islam ini, dia berada di negara bukan Islam, negara kafir, yang tidak mengaplikasikan undang-undang cerai. Kerana cerainya berkait dengan mahkamah, proses mahkamah. Dalam Islam, cerai ini bukan proses mahkamah. Proses mahkamah menyempurnakan. Cerai ini ada nilai-nilai agama yang jelas. Bila seorang suami menjatuhkan talak, walaupun tanpa saksi, walaupun bukan di mahkamah, talaknya jatuh. Persoalan dia dihukum di mahkamah, didenda di mahkamah, kerana menceraikan di luar mahkamah, maka itu persoalan prosedur penghakiman. Bukan prosedur keagamaan. Bukan dianatan, tapi qadaan. Supaya orang tahu. Supaya kita jelas perkara-perkara seumpama ini. Kemudian kita lihat, bila Allah Ta'ala menyebut tentang cerai, hukum hakam cerai, bermula talak 1 yang kita katakan tadi, talak 2, kemudian tentang rujuk dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَ إِنْ ظُنَّا أَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Kalau mereka ingin kembali membina rumah tangga selepas cerai talak 3, dengan syarat mereka yakin mereka memang nak cari perdamaian. Kalau nak bawa perangai-perangai lama, maka kembali berkahwin tak akan menyelesaikan apa-apa. Pada setiap kali orang bercerai, Allah beri tempoh iddah. Semua tempoh itu kata ulama untuk berfikir. Fikir panjang-panjang, fikir anak, fikir kita dah tua, fikir kita ni kalau ikutnya tak ada orang nak, yang ni je nak kita. Baik lelakinya, baik perempuannya. Kita nak kahwin lain pun dah payah dah ni. Dah tak laku dah. Jadi isteri ni je nak kita. Dan isteri pun sama. Nak kahwin lain pun tak laku juga. Suami ni je nak ke dia. Maka bila fikir punya fikir, maka kembali itu lebih baik. Tetapi Allah beritahu pada kita, nak kembali in dhanna an yuqima hududallah, kalau mereka yakin mereka boleh menegakkan hukum Allah. Si isteri boleh melaksanakan tanggungjawabnya kembali. Si suami boleh melakukan tanggungjawabnya kembali. Artinya masing-masing boleh buat tanggungjawab. Suami boleh buat tanggungjawab mencari nafkahnya, tanggungjawab menjaga isterinya, menjaga sum'ah nama baik isterinya, menjaga maruah isterinya, dan memberi keselamatan kepada isterinya daripada tutur katanya dan perbuatannya. Dia boleh jamin? Akan teruskan. Maka isteri juga begitu. Dia boleh menjamin bahawa dia tidak
boleh menyelamatkan maruah suaminya, tidak memburukkan suaminya, dapat melaksanakan segala tanggungjawab di rumahnya. Di sini para ulama membahaskan, apakah bagi isteri itu khidmat menjaga rumah tangga atau tidak. Ada setengah orang berkata, isteri tak perlu buat kerja rumah tangga. Isteri cuma duduk atas katil je, tunggu suami. Suami yang kena buat semua. Suami kena cari nafkah, lepas tu suami balik dia kena masak. Suami balik dia kena buat semua. Isteri tak wajib. Baik, dalam hal ini kita kena ingat, persoalan tugas-tugas rumah tangga ini, Nabi SAW membahagikan tugas rumah tangga antara Fatimah dengan Ali. Nabi menyuruh Fatimah supaya menjaga rumah tangga. Hal-hal rumah tangga, uli, gandum, makan, minum, jaga anak, syu'unul baik, maka Fatimah kena buat. Dan Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali supaya keluar rumah, cari rezeki, cari nafkah, bawa balik kepada isterinya, Fatimah. Dan para ulama juga menyatakan bahawa al-urfu al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartan. Kita ikut uruf perkahwinan, bahawa si isteri ada peranan dia kat rumah, si suami ada peranan di luar rumah. Maka ini benda yang disebut sebagai uruf. Uruf ni orang asli pun tahu. Orang asli. Takkanlah orang kat bandar tak tahu bahawa isteri peranan jaga rumah, suami keluar cari nafkah. Begitu asas. Namun tidak salah kalau si isteri dia nak keluar juga mencari rezeki dan si suami nak tolong juga isteri. Tak salah. Kalau kita lihat perbahasan ulama, ya ini satu perbahasan yang panjang lebar. Antara mereka, sesudah ulama bersepakat bahawa kalau perempuan itu ingin mengambil peranan tugas rumah, maka harus. Tapi apakah wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Sebagian ulama kata wanita itu tak wajib, tetapi bila dia melaksanakan tugas rumah tangga, maka itu paling baik. Sebagian ulama kata sunat dia buat. Dan sunat pula suami membantu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi wa idza hadratis salah, Rasulullah menolong membantu kerja-kerja isterinya. Wa idza hadratis salah, bila sampai waktu solat, kharaja fa shalla, Nabi keluar dari rumah dan Nabi solat. Istilahnya perkataan membantu, bukan Nabi buat kerja rumah, Nabi membantu kerja rumah. Dan setengah ulama menyebut bahawa tanggungjawab isteri memanglah jaga rumah. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikun, maka hendaklah para perempuan, para isteri tinggal di rumah, kerana ia lebih selamat. Dan dah jadi sinonim bagi wanita melakukan kerja rumah, masak, sapu sampah, kemas rumah. Jangan sinonim. Bahkan kalau hari ini kita kata jangan buat, maka rumah tangga akan goyang. Allahumma illa, melainkan kalau perempuan tu jenis perempuan kaya dan memang dia ni anak puteri, anak putera, memang dia dah terbiasa hidup pakai pembantu rumah. Pembantu rumah, memang mak dia order 20 pembantu rumah. Dia tak payah buat apa. Dia macam anak Fir'aun tu, tak buat apa. Ini pembantu semua. Misalnya, maka boleh dia tak buat kerja rumah. Tapi dia kena cari suami yang faham benda tu, yang boleh buat benda tu. Yang kalau kahwin nanti dia pun cari 20 pembantu rumah yang tolong sikat rambut dia. Rambut dia pun tak payah sikat, orang tolong sikat. Mandi pun tak payah, orang mandikan. Dia dah macam kena stroke. Dia bedak kan. Dia dipanggil imra'atun syarifah, wanita bangsawan. Ya kalau begitu tak ada hal, silakan. Tapi kalau dalam uruf masyarakat kita hari ini, uruf, memang begini kita warisi daripada nenek moyang kita, begini kita warisi daripada mak ayah kita. Dan mak ayah selalu cakap, Mek, mu nak kahwin, kena pandai masak. Mek, mu nak kahwin, kena buat itu, kena buat ni. Dia dah ajar. Nanti malu pada suami, malu ke mak tua. Yang dia pula pesan ke anak lelaki, ni kamu kena kerja rajin-rajin. Nanti kalau dapat anak, lagi kena kuat kerja. Nak beli anak susu, pempong, itu, ini. Uruf ini berjalan beratus tahun lamanya. Even beribu tahun. Sebab itu para ulama kata apa? Al-ma'rufu urfan kal-masyruti syartan. Benda yang sudah ma'ruf, dia seluruh pengamalan manusia, dia seperti satu syarat yang sudah dipersetujui. Melainkan kalau wanita tadi waktu kahwin, dia beri syarat. Baik, saya setuju kahwin dengan syarat kerja rumah saya tak buat. Kalau begitu syaratnya boleh.
Tapi lelaki pula tak setuju, tak apalah, saya cakap perempuan lain lah senang. Kalau perempuan bagi syarat, boleh kahwin saya dengan syarat semua kerja rumah saya tak nak buat. Saya cuma nak tunggu dalam bilik. Yang lain semua, masak apa semua. Kalau suami itu terima syarat, maka dia kena patuhi syarat tu. Kalau perempuan tak bagi syarat itu, maka dia pergi pada uruf. Uruf, dia akan buat kerja rumah. Tetapi Islam bila menyebut tentang kewajiban hal ini, tuan-tuan sekalian, bukanlah kita masing-masing tuding jari. Ni kamu kena buat, ni kamu kena buat. Dia dalam rumah tangga tak ada istilah tuding jari. Tapi istilah yang ada kerjasama. Walaupun si isteri tahu tanggungjawab suami cari nafkah, tapi bukan tuding jari. Abang kena. Tidak. Ringankan. Jangan minta bukan-bukan. Jangan membebankan kewangan suami. Bahkan memahaminya. Jangan nampak suami dapat gaji, bang makan kedai. Sebulan kita makan kedai. Siang suami dah lah kepala botak lagi. Belanja sana belanja. Nak makan bukan sikit-sikit. Nak makan lobster. Nak makan lobster. Mi goreng lobster, nasi lemak lobster, tom yum lobster, semua jenis lobster. Bengkerak suami dia. Kan ni wajib nafkah bang. Ialah wajib tapi bukan beli lobster. Beri kemampuan. Jadi antara suami isteri perlu ada satu persepahaman. Kita dah sebut semalam. Akad perkahwinan ini bukanlah akad untuk suami bebankan isteri, isteri bebankan suami. Bukan akad beban membebankan. Atau bukan akad buli membuli. Ia akad tolong menolong. Ataupun akad kalau kita faham dengan mudah, dia bermula daripada kita cinta. Kalau akad perkahwinan itu bermula daripada cinta, kita tak, ataupun kita hadam. Kalau seorang mencintai pasangannya, dia tak akan menyusahkan pasangannya. Isteri tak menyusahkan suami, suami tak menyusahkan isteri. Sebab mereka membina ikatan perkahwinan dengan nama cinta. Atas nama cinta tak akan ada orang yang namanya kekasih membuli kekasihnya. Oleh sebab itu jangan tuding jari. Jangan tunjuk ini tanggungjawab awak, ini tanggungjawab. Dah macam jawatan kuasa pula dia buat. Maka ini tak dibenarkan atau tak digalakkan dalam Islam. Lihat bagaimana Islam ajar. Kalau suami isteri nak balik semula, selepas berlaku pengalaman pahit penceraian, boleh fikir balik, mampu tak laksanakan tugas semula. Kalau suami rasa boleh, isteri kata boleh, ya bagus untuk kamu kembali berkahwin. Tapi kalau tak boleh, tak payah. Kan ini akan mengulangi skrip lama. Dan seolah-olah melukakan, memperbarui luka lama. Maka seharusnya dalam rumah tangga, kebijaksanaan itu penting. Yang penting hubungan kita dengan Allah dalam menjaga rumah tangga. Dan patuhi perintah-perintah Allah ini. Saya sebut sebelum ini, betapa Allah menekankan hal rumah tangga, sehingga Allah turunkan wahyu khusus tentang bab ini. Supaya kita tidak memandang ringan hal ini. Tidak memandang mudah bab ini. Cari solusi yang paling baik. Dan solusi paling baik akan mempertemukan kita dengan kelazatan rumah tangga, keharmonian rumah tangga. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.